الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: pertamanya, tetap hati kepada munafaat yang syak akan dia. Dan keduanya berkehendak akan sesuatu yang muqatirah dengan hukum. Dan kehendak ini muqabilnya tafwid, tiada lainnya. Maka ketahui yang demikian itu. Hari ini kita bicara persoalan tafwid di bawah tajuk yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai Aqabatul Awarid. Awarid ni iaitu perkara yang melentang di pertengahan jalan. Kalau kita konteks kita berjuang Islam ni, kita tengah berjuang tu, dalam perjalanan dan perjuangan tu banyak dia punya membimbang, perkara yang membimbangkan hati kita. Kalau kita tak selesai, mungkin kita boleh buat kerja, kita boleh berjuang, tapi tak boleh all out, tak dapat kita nak buat sepenuhnya. Banyaklah perkara-perkara tu. Tapi Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin ni ada 4, dia kata. Yang pertama, soal rezeki. Banyak orang takut rezeki tak ada lah, macam-macam lah pasal rezeki, menyebabkan dia slow dalam perjuangan, tak boleh buat sungguh-sungguh. Tak macam para sahabat, dia kan yakin sungguh soal rezeki. Hijrah ke Madinah, tak tahu mana rumah dia, apa nak buat kerja sana. Hijrah selai sepinggang, tapi keyakinan mereka tentang rezeki kuat. Hasilnya Islam berjaya dengan cepat, berkembang dengan pesat, dapat menegakkan daulah Islamiyah di bumi Madinah. Jadi soal rezeki ini Imam Ghazali bicara panjang lebar dah itu ni. Mengatasinya mesti ada sifat tawakul, menyerahkan hati kita ni, yakin tetap kepada Allah yang bagi rezeki. Rezeki kita punya, takkan boleh tersilap alamat. Allah dah tetap siap dah, rezeki orang ni punya, tapi tempat orang lain mesti sampai kat kita. Jadi dah banyaklah Imam Ghazali kupai berkaitan dengan perkara ni. Yang kedua, yang mengganggu kita dalam perjalanan ni, perjuangan ni, yang disebut khatir, perkara yang membimbangkan kita masa depan. Kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni, kalau jadi macam ni. Jadi kita was-was, ragu-ragu masa depan. Sebab perkara yang akan berlaku ni dia perkara mubaham, perkara yang samar-samar. Mungkin kita akan ditangkap, mungkin terpaksa kita tinggal keluarga kita, mungkin juga kita akan dibunuh. Berbagai-bagai kemungkinan. Sebab itu disebut cara mengatasinya tafwid. Kalaulah makna kata berkaitan rezeki, kita serah pada Allah Ta'ala, itu namanya tawakul. Soal kebimbangan, ketakutan, apa yang akan berlaku pada kita, serah pada Allah, itu namanya tafwid. Namanya tafwid. Ada tempat dia, nak tafwid ni ada tempat. Ada perkara yang tetap, itu tak payah tafwid. Seperti semayang 5 waktu, semayang berjamaah, itu tak payah tafwid, dah mesti kita pergi punya. Ada perkara yang makna kata yang tak tetap, memerlukan istinbat hukum, perbincangan, musyawarah, perbincangan. Macam kita mengadakan letak tahaluf, kerjasama. Mungkin dia tipu kita tak lagi. Dia baik, mungkin tu. Kita ada kaedah. Kita berhadapan 2 mudarat, 2 kemudaratan.
Kita biarkan Malaysia ni diperintah oleh DAP satu sudut, ataupun kita bekerjasama dengan parti-parti yang lain untuk mengalahkan DAP. Mungkin ada mudarat juga dengan kerjasama dengan orang yang lain ni, tapi DAP jauh lebih mudarat. Maka datanglah kaedah fiqhnya, irtikabu akhfad dararain, memilih makna kata mudarat yang lebih kecil. Maka kita ambil mudarat kecil, bekerjasama dengan parti-parti Melayu beragama Islam Bumi Putera ni, yang kita menentang DAP yang mudaratnya jauh lebih besar. Ini benda-benda yang berlaku. Jadi kita bila kita ambil keputusan macam ni, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, dan kita buat keputusan, serah pada Allah. Dia nak tipu tu dia biar pasal lah. Tapi alhamdulillah kita tengok apabila kita ikut kaedah-kaedah dan serah pada Allah, banyak kebaikannya, kan? Kalau dulu jangan harap dah pasti tu dapat bantuan, kan? Yang dapat sekolah Cina lah, Bukit Bertajam 30 juta, yang tu 12 juta, kan? Bila ada bertukar kerajaan, alhamdulillah dapatlah sikit-sikit, kan? Ada yang orang duduk bisin tu biar pergi ke dia lah, yang majlis dia bagi tukar bisin, terselamat duit tabung haji, harta tabung haji, aset tabung haji. Kurang-kurangnya orang ada penyakit jantung taklah berat sangat. Zaman PH ni tuan-tuan, siapa sakit jantung boleh mati cepat tu, betul. Celek-celek mata, dah lepas seorang komuni dah buat buku komuni tu. Dah sekolah-sekolah semua cara percuma. Saya ingat sekolah kawasan bandar punya, rupanya didedahkan tu sampai Felda tu boleh sampai buku komuni, diberi saya percuma. Gaya kita nak ni pula, rasa nak lega sikit, mai pula Abu Champion pula dah. Boleh buat bekas-bekas komuni, boleh duduk satu majlis pakai uniform komuni. Apa dah jadi Malaysia ni? Gaya nak kerja sikit, mai pula LTTE pengganis pula. Ya Allah, hei, lemah jantung mati teruk. Jadi alhamdulillah berkat beralih kuasa kerajaan ni, dengan perpaduan di antara orang Melayu ni beragama Islam dan Bumi Putera ni, perkara mudarat besar tu dapat kita hindarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tafwid. Bila kita buat satu keputusan kita ni, dia ada hukum dia, ada kaedah dia. Bukan kita pakai ikut suka kita aja, ada panduan-panduan kita. Islam meletakkan berbagai-bagai panduan, kaedah-kaedah dan cara. Kita ni duduk di bawah ni, kita beralaklah kepada pimpinan kita. Ada majlis syura ulama, ada ulama peringkat pusat, kan? Kita punya musyidah, kita punya presiden juga, tak orang yang bukan calang-calang, yang diiktiraf peringkat dunia ilmu siasah politik dia, siasah syariah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ni makna tafwid, menyerahkan makna kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dia. Jadi berkaitan dengan ni, ini kita ambil depan sikit. Kata Syekh kami rahimahullah taala, bermula tamak yang dicela itu dua perkara. Yang pertamanya, tetap hati kepada munafaat yang syak akan dia, itu nama tamak. Tamak ni lawan kepada, makna kata lawan pada tafwid. Tafwid tu serah pada Allah. Tamak ni dia nak sungguh-sungguh satu benda tu, nak tanpa serah pada Allah Ta'ala, itu dipanggil tamak. Tamak ni pula tuan-tuan, ada yang dipuji, ada yang dicela. Tamak yang dipuji, kan? Tamak yang dipuji, tuan-tuan nak baca Al-Quran sehari 30 juzuk, tak cukup sejuzuk, tak cukup 2 juzuk, aku nak baca 30 juzuk lah satu hari malam. Tamak nak buat kebajikan, itu tak apa. Tuan-tuan nak bangkit tengah malam, tiap-tiap malam aku nak bangkit main tahajud, aku wajibkan untuk diri aku, itu tak apa. Tamak yang tak boleh, tamak apa yang ada di tangan orang. Tamak dia jadi Perdana Menteri. Itu tak boleh lah, kan?
tamak yang jenis kebajikan, orang pun tak marah. Ada tak orang marah? Dia tu tak malam bagi tahajud. Benci aku. Tak ada siapa benci Kita suka berderma. Mari markah ni, mari kita mari surau ni setiap hari. Lepas kuliah bagi RM10, RM10. Kan? Ada orang marah. Dia tu bagi sampai RM10, aku bagi RM1 ya. Tak ada siapa nak marah. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba ke arah kebajikan. Tamak macam ni orang tak marah. Tapi yang duk tamak ni geluak-geluak daripada apa? Daripada badan surau. Kita pakai dah kasut kita pegang kasut orang, bawa kasut kereta kita. Dia apa? Satu kasut dah ada nak sapu sampai 2 kasut ni. Itu tamak yang tercela. Dunia ni, akhirat ni tuan luas. Yang berebut dia sikit. Dunia ni sempit. Ya tak dalam teri satu lah. Berebut lebih 2-3 orang. Ini yang busy dah. Busy dah kaya rendah. Kita tamak tuan-tuan, kawan-kawan yang berkebajikan tu tak apa. Tapi ini ada satu pandangan daripada Syekh kami ni rahimahullah ta'ala, Syekh guru pada Imam Ghazali lah. Kita tengok syarah dia sebut Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Dia kata bermula tamak yang dicela itu 2 perkara. Apa dia? Pertamanya, tetap hati kepada manfaat yang syok akan dia. Sesuatu itu kita belum tentu lagi boleh dapat manfaat. Belum tentu lagi. Kita buat satu perkara tu belum tentu lagi dapat manfaat, kebaikan dia, faedah dia. Tapi kita letak dengan nampak tetap ini mesti dapat manfaatnya. Itu dicela. Satu yang syok, yang kita tak tahu apa untungnya, itu kita kena tafwid, serah pada Allah. Ya Allah, kalau sekiranya benda ni membawa kebajikan, bagi berjaya. Kalau dia tak payah, tak apa. Satu yang ditetapkan oleh Allah manfaat dia, itu tamak tu tak apa. Macam semayang berjamaah 27 kali ganda daripada semayang seorang. Itu kita tetap hati nak pergi sembahyang Jumaat, nak buat. Itu tak apa. Sebab perkara dah ditetapkan oleh syarak. Kita meniaga. Tentukah untung? Belum tentu untung. Tapi kita confident akan dapat untung. Itu nama tamak. Kadang-kadang tak untung. Bila tak untung kita kecewa. Tak serati. Kita berjuang. Menang tak? Belum tentu menang. Kita masuk belah raya, tentu menang ke? Belum tentu menang. Tapi kita tamak. Dengan tamak ni kita tetap mesti menang lah. Akan menang, tetap menang. Tentu boleh. Malaysia boleh. Tak boleh. Mesti diistisna. Istisna tu apa? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat kerja tu besok. Jangan kata lagu tu. Macam tu. Kata melainkan illa an yasha Allah. Melainkan sekiranya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan nak jadi, kalau Tuhan tak nak tak jadi. Berjaya tak berjaya, boleh tak boleh, ini belum tentu, tetap dia. Kalau sembahyang tahajud, ini tentu dah aku akan bangkit insya-Allah. Itu kita ragu-ragu dah. Dalam kaedah, banyak kaedah-kaedah tuan-tuan. Sebab tu kita berjuang ni, alhamdulillah banyak selok-beloknya. Ada masanya kita boleh bersama-sama, ada masanya kita mesti makna kata berpisah. Ya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam Al-Quran, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tak larang kamu berbaik-baik dengan orang kafir yang tak menyerang agama kamu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din. Allah melarang bersahabat, berkawan, berbaik-baik dengan orang kafir yang menyerang agama kamu.
Orang kafir yang tak menyerang agama Allah, hukumnya harus, bukan wajib berkawan, harus, boleh buat baik. Tapi orang kafir yang menyerang agama kamu, kamu tak boleh buat dia kawan. Tok Wajadi ajak kita ambil peringatan, ambil manfaat, ambil pengajaran. Dalam perang Badar, tuan-tuan, bila Nabi bergerak nak pergi ke Badar, ramai 313 orang kafir datang, Yahudi, orang Nasara datang nak bantu Nabi. Nabi tak terima. Nabi tak terima. Perang buka kota Mekah, Fathul Makkah, 8 Hijrah. Bila Nabi nak bergerak saja menuju ke Mekah, orang kafir datang nak bantu Nabi. Nabi terima. Dua keadaan. Perang Badar, Nabi tak terima bantuan kafir. Perang bebas kota Mekah, Nabi terima. Jadi Tok Guru Haji Hadi suruh kita fikir, ambil iktibar, pengajaran daripada dua keadaan ni. Maknanya dengan bantuan kafir ni ada ketikanya boleh, ada ketikanya tak boleh. Kita berijtihad, kita tak tomak, kita tak kata tentu baik, kita tak kata, kita cuba daya upaya dalam melayari perjuangan ini berpandukan hukum Allah, kaedah-kaedah fiqh dan sirah. Tapi kita tak boleh kata tentu, mesti, boleh, tak boleh. Kita tetap istisna, bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tok Haji Hadi kata, perang Badar kita kuat kan kita lemah. Ketika perang Badar kita lemah. Walaqad nasarakumullahu badrin wa antum azillah. Sesungguhnya kami bantu kamu Muhammad di Badar. Ketika itu kamu lemah. 313 musuh beribu, nyata tak lengkap. Ketika lemah, tuan-tuan, Nabi Muhammad tak terima bantuan kafir. Tapi dalam perang nak buka kota Mekah, masa tu Islam tengah kuat. Islam dah kuat masa tu. Tanda Islam kuat bila orang Mekah dapat berita kata Nabi dan sahabat-sahabat mula bergerak, yang lari tinggal rumah pada, menyoroklah rumah, tak buka pintu pada. Ketika kita kuat, Nabi terima bantuan kafir. Kalau kita buka sirah, yang bergerak pergi ke Mekah tu antaranya ada orang-orang bukan Islam. Tapi kalau kita buka sirah berkaitan anggota Badar, tentera Badar, disenaraikan 313 orang tu, seorang pun tak ada kafir. Bukti sejarah. Makna kita lemah, Nabi tak terima bantuan kafir. Ketika kita kuat, Nabi terima. Pasal apa? Jawab dia, tuan-tuan. Kalau kita lemah, kita terima bantuan kafir. Kalau menang, kafir kata apa? Lu menang, gua punya pasal. Lu kena kasih 9 latih 99 tahun. Betul tak? Macam yang berlaku pada PAN ni. Cukup setia dengan DAP. DAP buat apa? Sebab dia tak. Dia menang kerana bantuan DAP. Bukan menang dengan kekuatan dia. Kita menang pun tak jadi, tak ada harga nilai kemenangan kita. Mereka boleh tengok saja, tuan-tuan, Limbuan rompak harta tabung haji. Mereka boleh tengok saja. Anwar Ibrahim tengok saja, Mahathir tengok saja, PAN tengok saja. Nampak? Kerana dia tahu kami menang bantuan DAP. Menang tak ada makna. Tak ada makna. Tapi dalam perang kota Mekah, bantuan kafir kita tengah kuat. Kafir pun tahu kami menang kerana kamu. MCA menang kerana kita bantu dia. Kalau kita tak tolong dia, dia pun kalah. Kita terima dia, InsyaAllah.
Dia tak nak kuasa. Jadi ada masa boleh terima. Itu kaedah-kaedah dalam fiqh. Walau bagaimanapun, serah pada Allah Ta'ala juga. Faiza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu dah berazam, buat keputusan, musyawarah, bincang habis-habis, serah pada Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan tamak, kita tetap nak buat. Tak boleh. Benda ni boleh kita buat dan boleh kita tak buat. Solat hajat, istikharah, ya Allah, kalau tindakan aku ini ada baiknya untuk agama dan dunia aku, minta jadikan, minta jayakan. Kalau tak baik, terserah pada Allah. Bila terserah pada Allah, itu namanya tafwid. Kalau kita letak dengan satu noktah titik, mesti buat, tentu buat, boleh buat, itu makna kata itu namanya tamak. Lepas tu kita apa pun insya Allah. Waalaikumsalam. Salam, jangan lupa no. Malam ni ceramah no tempat saya, insya Allah. Ustaz jagalah, insya Allah. Mai tunggulah Ustaz. Dia kata dia tak faham. Insya Allah tu jika dengan diizinkan oleh Allah. Islam tak benar kita kata boleh, tentu boleh, Malaysia boleh, tak boleh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat kerja ni besok. Jangan kata macam tu, melainkan jika diizin oleh Allah. Illa an yasha Allah. Itu cara kita, insya-Allah. Tapi nampaknya tindakan kita buat ni, nampaknya alhamdulillah ada kebaikan dia. Dapat menyatukan umat Islam Melayu. Kalau peringkat ni persekutuan, pemerintah yang tak ada DAP. Di Perak pun pemerintahan yang tak ada DAP. Kata orang tuan, negeri atau negara yang tak ada DAP ni ibarat kebun tak ada babi. Tuan, tetap bayar kita berkebun, ada babi. Kita tanam pula ubi kayu, ubi keladek. Habis kebun kita babi dia tondol, dia khunah-khunah habis. Tabung haji dia kacau, aset negara dia kacau, marah dia kacau, sana kacau, sini kacau, semua dia kacau. Sebab dia perangai macam babi. Bila DAP tak ada, alhamdulillah, semua selamat walafiat, alhamdulillah. Saudara, bukan saya kata, saya ikut ya. Ada profesor mana tak masuk Facebook, dia kata negeri tak ada DAP ibarat negara tak ada apa, kebun tak ada babi. Aku sama ya, bukan aku ni. Nak marah-marah kat dia apa lah, kan marah kat aku. Jadi tu maksud yang dikatakan tamak yang dicela tu, iaitu tetap hati kepada munafaat yang syak akan dia. Kalau munafaat tu tak syak, yang tak syak ni apa dah? Yang datang pada Allah, datang pada Nabi. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang daripada Tuhanmu, datang pada Allah. Jangan ragu-ragu. Kalau Allah kata baik, baiklah tu, tak ada syak dah. Nabi kata baik, baiklah tu, tak ada syak. Agama kita kata baik, baiklah tu, tak ada syak. Tuhan kata mudarat, rosak, rosaklah. Nabi kata rosak, rosaklah. Sebab itu apa disuruh oleh Allah dan Rasul, kita ambil. Ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dibawa datang oleh Nabi kamu, kamu ambil. Apa dia larang, kamu tolak, tinggalkan. Itu tak syak dah. Pakai tahajud, baca Quran, mengaji, menuntut ilmu, perjuangkan Islam, semua ni tak perlu syak-syak. Kita tamak, kita pulun. Orang Kedah kata pulun, buat sungguh-sungguh, sebab kita yakin akan kebaikan dia, kan? Ada pun perkara yang kita tak boleh nak pastikan apa akan berlaku lepas ni, yang tu kita, makna kata kita tafwid. Jangan tamak, tentu buat, mesti buat. Dia kadang berubah. Kita berkawan mula-mula, lepas tu tengok dia ada lain macam, kita pecah. Mula-mula kita dengan DAP, ada masalah-masalah dia, tapi dah tengok dia ada lain macam dah, mempertikaikan hudud. Ni belum berlaku, sebelum berlaku tuan-tuan di Terengganu ni,
yang dipertua Majlis Bandaran Sri Iskandar. Ni. Dia punya yang dipertua dia buat undang-undang kecil Majlis Bandaran mana Sri Iskandar, panggung wayang asingkan penonton laki-laki dan perempuan. Lama dah ni, saya ingat dah 3-4 tahun lepas lah cerita ni. Kita PAS Perak sokong selalu lah, bagi tak. DAP bantah tuan, bantah itulah inilah. Ini perangai DAP kita tahu dah. Ini yang baru ni Terengganu, panggung wayang asingkan laki-laki dan perempuan, diasingkan di panggung wayang. Panggung wayang tutup lampu gelap, maksiat itu begini, kita tegah bagilah. Oh dengan komen pula tunjuk kau hajab, oh kami lagi ini negeri kami lah, kami kuasa kan? Agama kami tak benarkan pergaulan laki-laki perempuan. Tolong jangan campur agama kami. Kau tu dah hentam pam bagi cukup rapat lah. Kena ajak dia hentam bagi kakau punya. Apa pandai tulis apa tulis. Pemimpin dia tak boleh lah tulis. Lagi dia kata apa pemimpin cakap begitu. Apa bagi kakau punya. Dia bagi can. Negeri kita ni pasal kita laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. DAP ni tuan sahabat tuan, bukan Islam, bau boleh tak apa. Ada berbau Islam tak boleh, bau macam pun tak boleh. Dia tak mau sungguh. Dia ni tak layak duduk di Malaysia ni. Dia kena pergi balik negeri Cina lah. Pergi buat di sana. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Yang dia semua boleh. Jadi dalam perkara yang munafaat kita syak, kita jangan tentukan mesti buat. Itu namanya tamak. Itu tak elok. Dia kena tafwid. Itu pertama. Dan kedua, berkendak akan satu mukhatir daripada dengan hukum. Sesuatu yang mukhatir, yang membimbangkan. Kemudian kita letakkan dengan hukum, dengan tetap buat. Tapi benda tu ada kebimbangan dia. Ni yang berlaku baru ni tuan, Covid. Kerajaan buat keluar arahan, masjid ditutup, surau ditutup. Yang boleh masjid yang boleh 3 orang ke berapa orang, saya pun tak ingat. 3 orang kan. Bukan main. Esku agama Kedah masa tu. Esku agama negeri Kedah. Tapi Kedah pun dah terbalik lah kan. Dia tulis tak patut kerajaan buat gini, tong tutup masjid apa. Orang tak faham, dia kata apalah gini, nak sembahyang pun tak boleh. Kita jawab, bukan masjid kita saya kena tutup, Masjidil Haram pun tutup, Masjid Nabi pun tutup. Ada dia punya masalah dia, maqatir itu, kebimbangan tu ada, penyakit. Bukan saja nak tutup. Masa tak ada penyakit dulu, dia yang tu sekat orang mengajar agama. Kalau di Kedah tu, yang di Petua PAS Padang Serai, Ustaz Din, dia buat sekat. Dia bersekat tuan sekalian, Ustaz Sobri Arsyad, bersekat Ustaz Usyam, sekat orang memakmurkan masjid. Masa Covid jadi hero pula. Saya kenal tu buku yang tulis tu, komplain tu, lah ni boleh sembahyang, dia tak main pun. Aku perhati buka, tak ada buka tu. Buka yang tulis tu tak ada. Memang dia bukan kaki masjid lah. Yang kaki masjid ni tahu, aku kan saja kerajaan nak buat. Ada masalah dia, ada mudarat dia. Esok kalau kita bagi juga orang main sembahyang, lepas tu pula tuan-tuan orang keluar dari masjid kena Covid. Dia berhentam masjid pula dah. Puak-puak ni cukup kacau orang tuan. Dia alhamdulillah berkat. Kita patuh arahan kerajaan, berkat. Malaysia antara negara yang berjaya. Amerika pun tuan-tuan Afrika ni dia berhempah pulih lagi dengan Covid ni. Kita dah sampai peringkat makna kata pemulihan, alhamdulillah.
pelan-pelan lah lebih benar. Jadi benda yang makna kata ada kebimbangan, ketakutan, dia nak letak hukum. Ada juga tuan, takut apa? Kalau Tuhan nak bagi sakit, sakit juga. Jangan bimbang. Oh, betul lah tu. Tapi kalau tengok masjid tu terbakar, nak masuk semayang juga, cerdik ke bodoh? Masjid terbakar, takut apa api? Api bukan boleh memberi bekas. Masuk-masuk agree lah. Dia kerja bodoh. Ada makhatir, lori laju kemin, ada bimbang takut kena langgar. Oh, lintas juga, cerdik bodoh. Lori tidak boleh memberi bekas, tak boleh bekas dan langgar apa lah. Satu yang ada kebimbangan, ketakutan, kita nak tetap akan buat, cari jalan lain. Satu perniagaan yang kita bimbang, rugi dah, cari perniagaan lain. Kan? Kita tengok rangkaian kongsi kita tu ada yang kita bimbang, takut, dan pelaburan melibatkan banyak sekali. Kita makna kata kita jangan tetap itu, kita cari jalan lain. Lah ni tuan, saya kena 2-3 kali lah. Baru ni tuan ada orang mesej WhatsApp. Dia WhatsApp kata apa? Saya ustaz, dia kata saya nak sedekah kat ustaz musim Covid ni. Nak bagi pondok kat ustaz RM800. Tapi macam mana tak tahu, tersilap masuk 2 kali. Dia silap masuk 2 kali, dia tekan mana aku pun tak tahu. Saya kata, aku tak pernah dengar pula orang silap tekan 2 kali. Sebab sekali tekan tu, nak buat lagi sekali tu dia kena banyak cerita dah. Dia pakai apa kata bank cara ni lah, cara internet ni. Transfer. Lepas tu dia masuk bank Islam. Saya tak pakai direct ni, saya pakai cek. Dah pakai cek tuan sekalian. Dia bank Islam ni hantar mesej. Ada orang masuk, dia bagi mesej. Dia hantar mesej. Berapa ringgit masuk? RM10, RM20. Jadi dia nak yakinkan saya, dia hantar slip lah. Slip transfer tu 1,800, 1,800. 800 mula bank Islam dua dengan 800 kedua, dia ada macam tak apa nak sama. Saya tengok hari tu punya duit masuk tak ada 800 tak ada. Dia ada RM20, RM30, RM50, RM800 tak ada. Terus saya pergi bank Islam, pergi cek tengok, memang tak ada apa, tarikh tu tak ada. Lepas tu dia mesej saya ustaz kata duit saya habis lah tu, nak beli susu anak pun tak ada lah. Hantar susu tak ada, habis derma kat orang apa bodoh. Jadi makna banyak cerita tentang sekarang ni, macam-macam cerita ada. Jadi sesuatu tu jangan setelah dia hantar slip kita pun terus transfer balik ke dia lepas tu ya, cek tak ada, malah menyesal, pening kepala. Jadi satu benda yang ada makhatir, bimbang, takut, janganlah makna kita buat satu keputusan cara tetap. Kita mesyuarat, kita bincang, tanya pendapat orang lain sama, kemudian kita buat keputusan, insya-Allah. Jangan gopoh tuan-tuan. Isti'jal namanya gopoh. Kalau kita tetap, benda yang kita bimbang, kita takut, kita tetap, ini tuan-tuan sekalian, itu namanya tamak. Dinamakan sebagai tamak, bukan tafwid. Ada seorang sahabat tuan, keberanian dia luar biasa. Namanya tuan-tuan sekalian Al-Bara'. Al-Bara' ni adik-beradik saudara dengan Anas bin Malik. Mak dia tuan, mai jumpa Nabi, masa tu depa masih kecil. Ya Rasulullah, ni 2 anak saya, Anas, yang ni Al-Bara'. Kamu tolong didik anak aku ya Rasulullah. Seorang jadi ulama, seorang jadi mujahid.
berkat Nabi, didikan Nabi tuan. Anas bin Malik, perawi hadis yang terkenal lah, banyak hadis riwayat Anas bin Malik, alim. Al-Barra menjadi mujahid, berjuang, berani sungguh tuan. Berani dia luar biasa, keberanian dia yang luar biasa. Dia tak kira musuh datang beribu, dia seorang, dia rempuh, dia tak kira. Keyakinan dia tinggi tuan. Allah memberi bekal, pertolongan Allah, dia yakin. Dalam perang tuan-tuan sekalian, menghadapi puak-puak Riddah yang tak mau keluar zakat zaman Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tuan-tuan utus Khalid ibn Walid menyerang puak tak mau keluar zakat ni. Sampai-sampai kalau tadi perkampungan mereka tu, rupanya mereka buat kubu. Nak masuk tak boleh. Tebal tuan, ni kubu dia tebal. Al-Bara kata apa? Dia kata, balin aku, lontak aku dalam kubu tu. Lontak aku, dia tak. Jadi dia desak, dia orang buat macam menjenik tau, menjenik. Terlebih, orang panggil elastik. Tarik tu melayang, dia melayang. Masa dia melayang tuan-tuan, panuh. Lepas di dalam tu panuh dia apa semua, jatuh betul-betul depan kubu. Dia buka kubu tuan, pintu kubu tu dia buka. Khalid dapat masuk, akhirnya menewaskan puak-puak yang murtad nak keluar zakat ni. Yang kata Al-Bara ni, lepas perang cari dah, jumpa tuan, badan dia penuh dengan panuh macam bulan doang. Oh, punya berani. Tapi akhirnya dia mati juga dalam peperangan yang lain. Nak ceritanya Al-Bara ni tuan berani luar biasa. Tapi tuan-tuan, dia tak pernah diangkat menjadi panglima perang. Dia tak ada pangkat apa pun. Pasal apa? Sebab keberanian dia luar biasa. Kita ada 10 orang, musuh depan 1000. Dia rempuh. Bayangkan kalau dia jadi panglima perang. Dia berani ya yang lain tu. Sebab tu dia tak dilantik menjadi panglima perang sampai dia mati. Kerana Islam, tengok, kalau kita agak-agak tak boleh makan cekak, jangan pergi. Kan? Jangan pergi. Paling tidaknya perang Badar 313 dengan 1000. 1 lawan 3. Kalau 1 lawan 1 tuan, tu cerita berat lah. Jadi makna kata, kalau kita nampak bahaya ada depan kita, jangan letakkan keputusan tetap. Macam sungai Sarawak kan, tahu dah, boya ada. Boya tidak boleh memperbekas. Agak dia apa lah. Ya. Jadi kita ada kira bicara. Ya, tengok macam mana dia punya ni. Jadi nak sebutnya sesuatu yang ada mukhatir, yang ada khatir, membimbangkan, maka kita tak boleh buat satu hukum yang tertentu, tetap tak boleh. Sebab di belakang kita ni ramai. Belakang kita bukan macam kita, kan? Bukan semua macam kita. Mungkin kita berani, tapi di belakang tu macam mana? Itu semua kena kira. Kena ambil kira juga. Yang ada pengikut-pengikut yang di belakang tu pun kena ambil kira juga. Jangan bahayakan pengikut kita. Dia musim COVID ni, musim PKPP ni, jangan bagi kelulusan sampai insya ya. Kan? Jadi kita parti duduk dalam kerajaan, kena ikut lah. Kata ikut apa, cakap dorang kerajaan nyeri dia lawan lah, apa lagu. Masuk insya kita berhenti lah. Kenapa malaikat tu pun kena ada jangkaan, jangan rempus macam ya. Lepas tu kita boleh jawab, tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, jangan duk buat. Kan? Boleh jawab tak apa. Kan? Jadi kalau tak boleh jawab, jangan buat pasal. Kan? Masuk isyak berhenti lah. Kan payah apa, isyak pun dekat pukul 9 dia. Aku mengajak pun pukul 9 aku berhenti pun. Dekat-dekat tak apalah kan. InsyaAllah. Ya. Jadi dan kehendak ini mukabilnya
tafwid. Mukabilnya, lawan dia, mukabalahnya tu adalah tafwid. Kalau kita letak dengan hukum, itu nama tamak. Kalau kita tidak letak dengan hukum, itu namanya tafwid. Kita boleh buat keputusan ini macam kita dengan DAP. Kita boleh bekerjasama dengan DAP selagi nampak dia tidak menentang Islam. Ada selagi tu, selagi. Ni tak, kita akan berkawan dengan DAP lagi ada bulan dan bintang matahari. Apa macam tu? Bodoh. Menguntungkan Islam, okey. Tak menguntungkan Islam, KO. Barulah betul. Ni tak apa-apa kaedah mana dia pakai, aku pun tak tahu. Dia pintam Islam, rompak atau benda Islam, tu tak bayang. Aset tabung haji 19.9 bilion. Dekat 20 bilion, 20,000 juta. Duit tabung haji, aset tabung haji. Kementerian Kewangan Lim Guan Eng buat satu syarikat yang mana tuan-tuan Kementerian berkuasa penuh. Syarikat ni EO dia Cina DAP. Diserahkan aset hampir 20 bilion ni pada puak ni. 20 bilion sikit jadi sikit 20,000 juta. Banyak mana ya Ustaz? Aku tak tahulah banyak mana. Kalau 20,000 juta ni tukar duit 100 kepin, duit 100 ringgit sekepin tu, kita boleh tabuk lebuh raya daripada Bukit Kayu Hitam sampai Johor Bahru, pergi balik 6 kali. Ya ke? Ya. Macam tu DAP buat, percaya lagi DAP. Aku tak faham lah apa jadi. Jual TH Plantation, ladang sawit tabung haji, yang dinilai oleh juru nilai 300 juta. Lepas tukar juru nilai, ganti juru nilai lain, mari juru nilai baru 100 juta. Tak tahu tuan, banyak cerita ni tentang duk siasat. Siasat tak jumpa siasat politik Mak Sabu, siasat politik Tali Nek Ayub, siasat politik Khalid Samad. Lama tak tahu nak kata tuan. Serah pada mana kata apa Suruhanjaya di mencegah rasuah. Kan? Tengoklah apa nak berlaku. Jadi tak boleh benda yang kita syok, bimbang ada, dia punya kebimbangan, ketakutan ada, bahaya ada. Kita nak buat dengan tetap tak boleh. Kita mesti dengan istisna. Jika ni, kalau ni. Jangan jadi macam orang dulu buat perjanjian selagi ada bulan dan matahari. Bila nak tak ada je, malam ada bulan, esok tiada ada matahari. Yang tak ada bulan matahari ni bila abang kan. Mampu macam tu. Jadi mukabilnya ialah tafwid, tiada lain. Maka ketahui yang demikian itu, ambil fahamlah. Jadi kesimpulan yang kita dapat malam ni, dalam kerja-kerja kita, usaha-usaha kita menegakkan Islam, macam juga kita semayang, kita puasa, zakat, haji, macam juga kita baca Quran, ada hukum dia, hukum tajwid. Ada boleh dengung, ada tak boleh dengung, ada panjang, ada pendek, ada hukum. Begitulah dengan perjuangan kita ni, ada hukum dia. Hukum boleh, tak boleh. Hukum boleh, mesti buat, yang tu kita tak perlu tafwid, kita buat. Hukum tegah, kita tinggal, tentu dah, tak boleh lagi. InsyaAllah, tak boleh dah, InsyaAllah kena tinggal. Judi, arak, haram, tinggal semua. Kan? Ada pun benda yang samar-samar, benda yang ada mukhatir, benda yang ada kebimbangan, itu kita letak sebagai tafwid, insyaAllah. Jadi kita orang bawah ni mudah aja tuan-tuan. Kita serah pada pimpinan kita.
kita wala, kita setia insya-Allah. Wa man yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Siapa memberi wala, kesetiaan pada Allah, Rasul, dan kesetiaannya kepada pemimpin yang beriman tu, maka parti Allah nescaya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebelum berundak ni tuan, saya nak ucap banyak terima kasih lah tuan, kerana membantu. Saya pun tak ingat yang main tolong bantu, bagi duit lah, bagi itu, bagi ni, tolong jual telur masin lah, apalah. Telur masin lah buat. Ya Allah. Saya tuan, biasanya bulan Ramadan ni telur masin ni laku, permintaan dia meningkat. Sebagai persiapan 5-6 bulan sebelum Ramadan, saya tambah itik saya, jumlahnya 1000 ekor. Tuan-tuan tahu 1000 ekor telur itik makan banyak mana? Dia makan tuan-tuan, pagi 2 guni, petang 2 guni. Seguni RM100. 2 guni RM200. RM200 pagi, RM200 petang. Sehari 400, mampus aku. Ya telur berluguk. Tuan-tuan tengok dunia tinggi, telur masin berlabak-labak, nak pergi mana? Aku mula susah hati. Betul lah, serah pada Allah. Tapi dengan telur masin ni berdiri nak makan lagi dia berdengung, biar lama-lama. Masuk Facebook, masuk WhatsApp, pemuda Pulau Pinang main bawa lori. Bawa telur masin dengan lori, bawa pergi Matampoh, pergi jual rumah. Lepas tak ambil untung sekupang pun, tolong jual lah. Mereka pun takkan kita nak suruh hari jual. Itik beranak lagi, bertelur lagi. Aku pedih. Telefon tu, kawan kita di Tambun, minta tolong. Boleh ustaz, dia kata. Mereka guna kemudahan ni lah, internet ni. Ada telur masin Ustaz Siddiq ni, siapa nak tolong mai? Ustaz, mai sekian bulan bawa banyak ni. Bawa sekali, pergi hantar. Lega Azad, itik beranak telur lagi. Kuala pula. Itulah, banyak yang membantu, alhamdulillah lah. Tak apa dah lah, boleh bergerak, boleh bawa dah telur masin tu. Yang bagi bantuan lah, bagi duit lah, apa semua. Pernah tuan-tuan, duit kering, baik tak ada nak buat ke mana? Minggu nak buat apa? Tangkap lembu sebelah. Lembu pun makan kuat. Biru betul. Sembelih lembu. Kita sembelih lembu, kita bukan pernah sembelih lembu. Kita pun tak tahu dagingnya berapa kilo. Cari pelanggan, masuk Facebook, masuk WhatsApp, yang order 100 kilo sembelih lembu sekok, ada 60 kilo ada lagi, 40 orang lagi tak dapat. Barah bukan main. Aku mana aku nak kerti je tak. Pengalaman Masya Allah kan. Alhamdulillah pun syukur pada Allah Ta'ala, negara kita ni makna diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Setakat ni kita dah berjaya lah, alhamdulillah, dengan izin Allah. Terima kasih semua pihak, terutama frontliner tu, doktor, polis, askar, yang memberi bantuan. Semua ni semua bekerjasama, dan saya lihat kepatuhan pada SOP ni nampaknya berjalan. Pergi mengajak di mana pun nampak berlaku dengan baiklah, alhamdulillah. InsyaAllah berkat kepatuhan kita kepada Amir, kepada pemerintah, InsyaAllah mudah-mudahan makna kata gejala COVID ni dapat dihapuskan sepenuhnya dalam negara kita. Akhirnya tuan-tuan sekalian, arahan daripada pimpinan, kita kena bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya pilihan raya secara mengejut peringkat negeri dan juga peringkat parlimen. Jadi langkah yang terdekat tuan-tuan, marilah kita makna kata kesah rakyat umat Islam, bangsa Melayu semua ni supaya mendaftar sebagai pengundi. Mudah-mudahan mereka dapat mengundi semasa pilihan raya akan datang. Semua kita mainkan peranan untuk menggalakkan umat Islam mendaftar sebagai pengundi. Kerana kita dapat maklumat tuan, angka-angka, fakta-fakta di Perak ni
Bumi Putera mencecah 60% lebih, hampir 70%. 65% lebih. Yang bukan Bumi Putera, China dan India sekitar 30% lebih. Jadi bilangan angka macam tu. Tapi daftar pemilih tuan, kita cek pengundi Melayu dengan Cina, India sama banyak. Menunjukkan ramai lagi pengundi Melayu, orang Islam tidak mendaftar sebagai pengundi. Mood sekarang ni tuan-tuan, orang Melayu memilih Perikatan Nasional. Kalau ramai lagi daftar, ramai orang Melayu mengundi, kemungkinan besar insya-Allah dengan mudah kita boleh mengalahkan Pakatan Harapan dalam pilihan raya akan datang insya-Allah. Jadi sama-samalah kita mainkan peranan. Anak kita, menantu kita, jiran tetangga kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat handai kita, anak-anak mereka itu, supaya mereka dapat mendaftar sebagai pengundi insya-Allah. Itu saja, wallahu alam, wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina min al-ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi bil alamin. Takbir.